Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi dharain. Soal, apa makna Islam? Jawabnya, makna Islam itu adalah mengaku lidah seorang mahu dan menerima akan segala hukum-hukum yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkara yang maklum pada agama di sisi orang-orang Islam dengan darurah, dan tiada ingkarkan dia dan tiada ditolakkan dia, seperti sembahyang dan puasa dan lain-lainnya. Dan jikalau tiada ia mengerjakan akan dia sekalipun, seperti tiada pernah sembahyang seumur hidupnya dan tiada pernah puasa seumur hidupnya, dan makan babi dan minum arak dan berzina dan bunuh orang dan bunuh diri sendiri sekalipun, Islamlah dia selama tiada buat perkara yang jadi murtad. Alhamdulillah. Tetapi Islam yang fasiq, berdosa besar. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belah ihsan dia semata, masih membangkitkan kita pagi ni. Dialah yang menghidupkan kita, mengembalikan roh kita ke jasad kita. Alhamdulillah. Dan dibangkitkan kita dalam keadaan kita sedarkan dia, mentauhidkan dia, mengimani dia, dan sedar apa yang ada pada kita ni tiada lain melainkan semua anugerah dan limpah kurnia daripada dia. Alhamdulillah, itulah dikatakan iman, dan itu melayakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dengan iman itu Allah Taala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Diberi lagi kita sentiasa berkobar-kobar semangat nak belajar, nak memahami, nak ambil faham daripada orang yang sepatutnya untuk kita nak faham agama, supaya benar-benar kita hidup dalam keadaan beragama, bukan kerana nafsu, bukan tertipu dengan syaitan, bukan membuat sesuatu tanpa ada ilmu pengetahuan, dan hidup dengan tidak ada panduan siapa yang memimpin kita berjalan. Na'udzubillah min zalik. Allah Ta'ala telah mudahkan kita, dihaluburkan kita, diminatkan kita untuk belajar dan dipertemukan kita dengan orang-orang yang memang boleh tunjuk kita jalan untuk bawa pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur diberi kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, kesempatan boleh berada majlis yang mulia. Alhamdulillah. InsyaAllah dengan limpah kurnia dia semata kita manfaatkan pagi ini pertemuan kita untuk meneruskan bacaan daripada kitab Paku Iman ini, insya-Allah. Alhamdulillah.
sambungan kita setelah kita bicara bab agama. Dan agama yang Allah Ta'ala terima hanya Islam. Tak boleh dipanggil ad-din melainkan Islam. Inna ad-din indallah al-Islam. Wajib berpegang sungguh-sungguh bahawasanya memang Islam sajalah ajaran yang benar. Wajib kita hidup dan mati dalam keadaan Islam. Hidup dalam keadaan Islam, iman. Mati dalam keadaan Islam, iman. Dibangkitkan sudah semestinya. Kalau hidup kita, mati kita dalam keadaan Islam, iman, pasti dibangkitkan dalam keadaan Islam, iman. Dengan lebih terperinci sikit, hidup dalam keadaan sentiasa zikrullah, tauhidkan Allah. Mati dalam keadaan zikrullah, tauhidkan Allah, pasti dibangkitkan dalam keadaan zikrullah dan tauhidkan Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi seterusnya nak ambil faham, setelah kita faham, tiadalah boleh dikatakan agama melainkan Islam. Islam ni apa? Dan macam mana sekurang-kurang untuk seseorang itu dalam kaedah kita mengikut kacamata berdasarkan seluruh intibati Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang telah dirumus oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, macam mana nak kita definisikan sebagai Islam. Dan kalau ada beberapa masalah yang boleh mengganggu, boleh memudaratkan, mana yang dikatakan mudarat, mana yang dikatakan tak mudarat. Dan kalau ikut dari segi kaedah, bila sebut Islam, dia tak dapat tidak mesti ada iman, barulah dipanggil agama. Saya tak dipanggil agama melainkan Islam. Dan bila sebut Islam, Islam tak boleh dipisahkan dengan iman. Tak sah Islam melainkan iman. Itu kita jumpa awal-awal kitab. Kalau orang iman, mesti ada Islam. Tapi jangan tak tahu, walaupun ada Islam, tapi kadang-kadang tak ada iman dalam hati. Na'udzubillah. Itulah dipanggil munafik. Dan istilah Islam iman ni, dia termasuk dalam dua istilah yang kaedah ulama disebut iza utliqa, Allahumma salli ala iza jitama, kalau berhimpun iman Islam, ada dalam perkataan tu ada Islam, ada iman. Iftaraqa, kalau dihimpun Islam makna lain, iman makna lain. Tapi kalau dia iftaraqa, ijtama, kalau sebut Islam tak sebut iman, atau sebaliknya sebut iman tak sebut Islam. Sebut Islam mesti ada iman, sebut iman mesti ada Islam. Jadi kita nak belajar ni dengan apa yang ada dalam kitab ni, dia nak definisikan Islam apa, iman apa. Dari segi ta'rif dan definisi memang berbeza lah nanti. Pasal Islam pandang satu sudut, iman pandang satu sudut. Sedangkan bila sebut Islam, walaupun tak sebut iman, Islam mesti ada iman. Sebut iman tak sebut Islam, iman mesti ada Islam. Boleh faham saya cakap apa? Boleh? Mengaji kena perhati tau, dia tulis steam gitu kan. Pasal bab ni dia kena faham lah. Kalau bandingkan bab fiqh sikit dan sebut idza jitama iftaraqa, idza iftaraqa jitama. Apa dia? Kalau sebut miskin dan fakir, miskin lain, fakir lain. Tapi kalau sebut fakir, termasuk dalam dia miskin. Sebut miskin, termasuk dalam dia fakir. Faham tak tu? Angguk-angguk lagi tanya, kirit. Saja saya sebut itu. Sedisiplin ilmu macam tu. Memang mengaji macam tu. Dia mengaji ni, kalau kita atas nama mengaji, dia mesti ada fakta nak ambil. Satu. Jadi kita nak tengok ni, semestinya dengan apa yang nisbah apa tertera dalam kitab ini, memang dia nak bahas bab Islam,
iman. Setelah dia bicara agama dan faham agama itu Islam, dan tak ada Islam melainkan pasti ada iman. Pasti ada iman. Dan dengan tak tahu ada tempat dan keadaan, naudzubillah min zalik. Ada manusia yang dia ada zahirkan Islam, tapi sebenarnya dia berpura-pura Islam, tapi sebenarnya tak suka dengan Islam. Inilah dipanggil munafik. Nak menunjukkan apa tu? Maksudnya ada keadaannya manusia yang dia hanya ada Islam, tapi iman tak ada. Tapi di sebaliknya orang ada iman, mana mungkin ada iman tapi tak ada Islam. Bila dah ada iman, mesti dia bab hati sanubari, ada yakin, tasdik, membenarkan Allah Ta'ala, membenarkan Rasul. Takkan tak ucap kalimah syahadah, takkan tak semayang, takkan tak puasa. Habis-habis kalau tak semayang, tak puasa pun, dia mesti punya mengiktikadkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah benar belaka, walaupun dia tak buat. Walaupun dia tak buat, dia takkan perkecil dan pelekehkan apa benda yang dia tak buat. Bahkan dia berazam nak buat, ada perasaan nak buat, ada hati nak buat. Dan semestinya kalau dia ada iman, walaupun dia faham ni larangan, walaupun dia duk langgar larangan, dia mengiktiraf dia membuat larangan, dia mengaku dia buat salah, dia mengaku dia berdosa, dia mengaku bahawa benda yang salah adalah salah, dia takkan halalkan benda yang salah. Dalam masa yang sama dia buat benda salah, dia malu buat benda salah, dia takut buat benda yang salah. Dalam masa yang sama, walaupun dia buat salah, dia mengiktiraf benda itu salah dan dia mengaku benda itu salah. Inilah tanda-tanda ada iman. Ada iman. Di sebaliknya, walaupun taat bagus punya, tapi tak merasa pun taat tu datang daripada Allah Ta'ala, bahkan rasa daripada diri sendiri, macam tak ada iman aja. Sikit dengan bahasa-bahasa gitulah kan. Itu yang ada pelajaran nak kena faham. Tengok definisi, dan definisi diberi ini pun adalah definisi mengikut apa yang telah disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Macam ni kaedah nak faham takrif definisi, mengikut apa yang telah dirumuskan seluruh intipati Al-Quran dan hadis. Mana-mana salah faham daripada ni nanti, kita akan tengok akan ada sewil dia dan terkeluar daripada pahaman ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillah. Baik. Jadi kalau gitu Islam ni apa? Kalau tengok dari segi kalimah dulu, Islam ni daripada perkataan salima, ya selamu, tukar pada wazan aslama, wazan af'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu if'alan, aslama yuslimu islaman. Ini kata ilmu saraf, ilmu macam mana nak beranak kalimah, nak tengok asal usul kalimah main mana. Khas kena ngaji tu satu hal. Kalau tengok kalimah tu, bila Islam ni pada salima ya selamu. Salima antara makna dia selamat, sejahtera. Salima makna lain, aslama makna lain, sallama makna lain, istaslama makna lain, insalama makna lain, salama makna lain, tasallama makna lain. Apa benda tu? Kena belajar macam kita belajar imbuhan bahasa Melayu lah. Curi lain, mencuri lain, curi-curi lain, tercuri lain. Betul? Bahasa Melayu cara bahasa Melayu, bahasa Inggeris cara bahasa Inggeris, bahasa Arab cara bahasa Arab. Dan dia pula bahasa Arab pula lebih-lebih lagi kita belajar dalam konteks agama kita, dia ada makna lughawi, ada makna istilahi. Pasal sebelum datang Islam, sebelum datang Nabi SAW, bahasa ni dah dipakai dalam kalimah, dalam kalangan orang Arab. Dia ada makna dia yang dipakai. Datang Nabi SAW mengubah makna daripada makna lughawi pada makna istilahi. Maksudnya tukar langsung tamadun bahasa di kalangan orang Arab kepada makna yang dikenaki oleh Allah dan Rasul. Ini dia punya maksud yang nak dipakai. Asal bahasa aslama ni maksudnya serah diri. Aslama juga ikut kaedah bahasa, aslama dengan makna dukhul bi syai', masuk Islam. Masuk Islam. Kalau kita ni subuh, sabaha, subuh. Asbaha, wazan af'ala. Apa makna asbaha? Maksudnya dakhala fi sabah. Maksudnya dia masuk pada waktu
pagi. Masuk tu maksudnya berpindah, intiqal minal lail ila sabah. Boleh faham saya cakap apa? Satu antara doa-doa diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia, asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna, apa maksud asbahna? Maksudnya dakhalna fi sabah. Ni ya Allah, kami ni dah berpindah dah malam. Ni malam masuk je fajar, sembahyang subuh, terbit je fajar, macam mana? Asbahna, kami masuk dah waktu subuh. Kenapa? Sebelum terbit fajar dia lail. Masuknya subuh. Subuh tu waktu subuh lah, terbit je fajar, asbahna. Dan bila asbahna, antara mana asbahna ni, macam mana kita boleh masuk tu subuh ni? Allah yang masukkan kita dalam waktu subuh ni, bukan kita sendiri yang kita masukkan. Tengok mata macam tu, wah panjang tu ngaji satu antara makna yang nak guna mengaji tu apa? Ngaji lorah. Ngaji lorah pun dah boleh dapat tauhid dah sebenarnya. Apatah lagi nak ambil faham dalam makna mengikut istilah. Istilah ni dia bincang istilah lah. Jadi kalau dari segi bahasa, seingat saya kalau mengaji Tok Guru selalu sebut, kata Islam dari segi lorah ni mana al-khudu' wal inqiyad. Khudu' wal inqiyad. Apa maksudnya? Patuh dan menerima semua ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan. Itu istilahnya aslama. Itulah dipanggil Islam. Jadi orang yang nak boleh nama Islam ni, kalau ikut dari segi bahasa pun tak dipanggil Islam, melainkan orang yang memang tunduk, patuh, menyerah diri, menerima apa saja ketetapan-ketetapan daripada sesuatu yang dia nak berserah diri kepadanya. Itu dipanggil orang yang Islam. Jadi bila ada perasaan menyerah diri itu, orang yang menyerah diri itu dipanggil Muslim. Yang tu kena ngaji bahasa lah. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslim, wazaka muslim. Nak suruh orang masuk Islam, aslim, la tuslim, maslamun, mislamun, muslamun, mislam. Benda lah tu. Ilmu saraf, kena belajar ilmu nak beranak kalimah. Bila belajar tu? Duk belajar lah. Ni tak belajar lagi pun. Tak buka lagi, PKP. Adalah sambil-sambil tu ngaji tak? Yang ni nahu, saraf, ada tak mula lagi. Kitab belilah. Memang nak mula, tengok 2-3 hari ni apa munasabah. Masa ada nak kena balik kat dulu, ada barang-barang nak kena hantar. Cerita apa ni? PKP pun hari tu dia kata palsu lah. Sambung je, sambung. Tengok 1-2 minggu lagi, macam mana? Lepas tu kes pun 5,000 lagi, macam mana? Sambung lagi. Lepas tu ada varian baru pula. Kalau dah 3 dos pun 4 dos. Betul, ada varian baru lagi pula. Ada apa? Airborne punya, boleh sebar melalui udara pula. Nanti ada 24 jam pula. Ada 48 jam pula di udara. Macam mana? Orang semua takut. Macam mana? Vaksin dah 4 dos, 5 dos. Lepas tu expired pula, tambah lagi 7 dos, 8 dos, mampus. Tak boleh saya dah lain ni lain passion ni kan. Macam niaga je. Niaga buruk lah saya punya perangai. Orang lain saya tak tahu lah. Dulu saya tak berani cakap, pasal kita tak tahu kan. Yang guna fikir dan nazar tu, berarti zikir lah banyak-banyak kan. Salah istighfar. Tapi tengok ni memang yakin lah, tak salah, confirm lah. Ada game lah sini. Ada game lah. Orang kafir pun faham. Dengar saya sebab orang kafir pun faham. Orang kafir pun faham ada game. Kenapa orang Islam ni bengap ni? Orang Islam kita ni makan babi banyak kot. Pasal memang babi kat Malaysia banyak. Tak ada, nanti saya share. Share apa? Share video babi. Cik pula ada video babi pula. Allah. Peternak babi yang paling besar Asia Tenggara, Malaysia.
Babi hutan tak boleh tembak. 10,000 10,000 masuk masjid kokoknya dia berbu macam mana 10,000. Benda tu nak mula cerita babi tu cerita macam-macam lah. Macam mana boleh cerita babi-babi ni macam mana? Vaksin pasal apa cerita vaksin ni? Asal usul mesti tahu. Macam mana boleh cerita vaksin ni? Masuk subuh, mula kelas. Nak mula kelas. Macam mana boleh kena kelas tu dengan cerita vaksin tu? Sambung PKP tu. Itu yang boleh masuk cerita situ tu. Nak cerita asal apa? Masuk Islam ni, kita masuk waktu subuh ni. Asbaha. Bila nak cerdik tu? Kena cerdik tu. Yang tu tak ada pun keluar dalam TV. Dalam TV nyanyi, joget, berlakon, drama pendek. Tu cerita bunuh diri, berpisah laki bini, bertengkar. Cakap kurang ajar. Tak ada ajar berakhlak baik-baik. Tera kita cakap macam ni, kata dia kasarnya ustaz ni. Yang kau nak mengajar benda merepek dalam TV tu lagi kasar. Tak ada lah kan. Saya tak boleh, saya bengang kan buat macam tu kan. Kata ustaz ni cakap kasar, mau pecah belah kan. Dan kau dah pecah belah dengan orang tak pergi masjid, pergi surau tu, pecah belah agama. Kau pecah agama lagi teruk. Patutnya nak kena ambil tindakan saya. Bukan saya. Siapa yang tak bagi main masjid tu? Waktu ambil apa? Apa? Menyebabkan manusia risau. Dan kita nak bagi hilangkan perangai tinggal agama tu. Tera dulu disuruh orang main masjid pun orang tak mari. Tambah tak bagi mari. Lagilah. Tera dulu main sembahyang, tak mengaji. Tu suruh main mengaji tu. Mengaji pun beri je buat kat masjid. Tu pun orang tak mari tu. Tambah tak bagi mari. Mampus tak datang. Apa cerita ni? Anda cerita Islam tu. Muslim tak Muslim kita. Serah diri tak serah diri kita pada perintah Allah Ta'ala. Serah diri pada pemerintah ada. Serah diri pada pemilik pemerintah tak ada. Kacau. Tu kita nak tengok tarikh. Muslim tak Muslim kita. Kasar sikit ni kalau sebut macam ni. Orang-orang perhati ni kata dia, ni ngamuk apa orang tua ni pagi ni. Tak tahulah ngamuk. Allah. Baru nak buang PKP. Dia bila penyakit, dia kena faham. Penyakit, kemarau, wabak, apa lagi bencana macam itulah, azab dia, punca dia dosa, maksiat. Kaedah kita dalam agama, kemarau, hujan tak turun. Apa kaedah? Buat benih hujan. Gali telaga. Gali-gali pun tak jumpa air. Buat benih hujan, hujan tak jadi-jadi. Sembahyang hajat lagi. Sebelum sembahyang hajat tobat. Cik Dolah pandai. Yang buat pasal mereka ni jawatan, nama-nama jawatan-jawatan macam tak ada agama je. Cik Dolah pandai. Pergi jadi ahli syura aku. Saya bagi soalan dia, Cik Dolah jawab lah. Kaedah agama kita taubat. Apa faham tu? Kenapa kena bala? Dosa. Kena bala ni wabak tu hal. Pasal apa Allah Ta'ala bagi wabak? Pasal apa dia tak bagi berkat bumi? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kan ada satu kumpulan dulu duk sebut baldatun tayyibah, baldatun tayyibah. Nikmatun tayyibah kepala otak lah. Begitu. Mesti ada masalahnya. Mesti ada masalahnya. Masalah apa? Tak ada lain. Dosa. Apa dosa? Wahabi dibiarkan. Dosa. Hiburan berluasa. Walaupun duk bala bencana ni, kan duk joget-joget apa itu kan. Juri je boleh 50. Kalau katalah bukan musim pandemik sekalipun macam mana? Maksudnya benda tu tak jadi masalah. Boleh getik. Tak ada masalah. Tak jadi satu kesalahan.
Tak jadi satu kesalahan. Dalam masa yang sama, dalam duk bala-bala macam mana tu, bagi bala lagi. Apa dia? Tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi jemaah. Kalau dia orang kata, yang ni bukan masalah jangkitan darurat. Mana daruratnya? Semua yang positif-positif yang tengok yang banyak-banyak, yang ratus-ratus ribu tu, yang mati tu hal kan. Yang ratus-ratus ribu tu macam mana? Balik sembuh gitu je. Bukan bagi ubat pun. Bagi ubat batuk, bukan ubat COVID. Bagi ubat batuk, ubat semua. Ada yang tak bagi ubat apa pun. Main set lagi. Ada yang main judi, main teruk kan. Lah saya share video apa tu? Tengoklah semua depan mata. Yang bekas duduk tempat COVID pun ada kan. Satu. Yang pasal mana? Tak mari budak tu. Menikah kan budak tu. Tak ada apa. Makan sedap-sedap sampai tak puasa 6 lagi. Mari sini baru puasa 6. Orang yang negatif, kuarantin. Yang positif 8 hari discharge. Bebas pergi kata-kata. Mana pandemiknya? Sikit lah saya sebut tu kan. Memang kena sebut lah. Saya kata kalau ikut orang batuk apa pun, spenda pun tak buang kata-kata, ni pandemik ni, ni boleh mampus punya orang ni, boleh punya penyakit ni, sepah kata-kata. Spenda pun tak buang kata-kata tu. Ada jumpa spenda kata-kata tepi jalan ada. Yang ni jumpa tepi jalan. Kalau kata dia betul-betul boleh menyebabkan jadi masalah dan penyakit sampai mayat nak mandi mayat pun tak boleh. Maksudnya seolah-olah COVID ni akan tersebar melalui air mandian mayat. Siapa positif tak boleh mandi. Ni apa punya undang-undang ni? Betul pelik, memang pelik. Perhati tengok. Memang tak boleh, kena cakap. Kok orang lain tak nampak tu, kok kita sebut ni orang lain nampak sama wujud lah. Bagus lah. Pasal masalah syariat tu. Lagi dosa. Dah lah dosa maksiat apa-apa dengan Wahabi kepala otak apa, dengan pluralisme duk minta kebebasan bersuara LGBT apalah, nak diterima pula suahkam pula bagi cadangan macam ni. Tak ada siapa bangkang tu. Tak ada bangkang tu. Diterima pula macam ni, boleh bersuara pula. Kita tak boleh bersuara sikit pun. Memang tak ramai yang bersuara, yang banyak jaga periuk nasi je, diam je, ikut SOP. Pergi menghadap, menyembah dulu. Apa perlu ambil suruh, dah tak demam malah. Orang tua-tua dulu kan gaduh pergi itu. Cukup. Sendiri boleh rasa lah demam tak demam. Ni lain je rasa ni. Sejuk boleh rasa kan? Ada perlu itu. Ya. Sendiri boleh kenal. Rasa ada masalah tak payah datang, tak payah menyembah kena tulis nama. Apa? Tulis nama hilang pandemik. Tak je kena bersoal sikit tu. Apa dia? Peraturan ni apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Pasal pokok kawan mesti anak bersilap, mesti anak pasal itu antara balanya pasal. Tu kata panggil Pak Cik Dolah jadi ahli syura ni baguslah. Senang je. Pak ni kalau pukul anak mesti anak ni tak setuju tak setuju. Bila tak setuju macam mana? Mesti dia akan buat satu perkara yang membagikan anak dia balik pada dia. Tuan-tuan tak faham, sudahlah. Memang mak pak ni tu. Itu mak dengan bapak, betul tak? Betul saya cakap. Betul, bapak kita, mak kita kalau dia tak setuju dengan kita, dia akan buat satu supaya kita balik pada dia. Kalau mak bapak yang memang dia setuju dengan kita, dia pun bengap aja. Ya, Allah Ta'ala, kalau kita belajarlah hadis, Rasulullah sebut apa? La ahada aghyaru minallah. Tak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah Ta'ala. Allah mustahil hati dan perasaan. Allah dia tak terkesan daripada makhluk. Apa maksud la ahada aghyaru minallah? Maksudnya makhluk yang telah diberikan pilihan ikhtiar ni, di atas apa yang telah diberi pada dia, dalam keadaan masa yang sama dia engkar pada Allah Ta'ala. Kalau seorang suami cemburu dengan isteri dia, berpuasa itu, mak bapak ni bila anak tak nak ikut perintah mak bapak,
Allah ni siapa yang tak ikut perintah dia, dia lagi cemburu dah tu. Kalau nak guna bahasa lah, gunakan bahasa cemburu tu supaya kita faham di sudut mana apa sepatutnya kita kena buat untuk menghilangkan. Kalau nisbah marah tu, mak ayah kita marah kita pasal kita tak ikut cakap dia, macam mana nak hilangkan marah seorang suami pada isteri dia yang tak taat pada dia. Suami balik-balik rumah tu, bini tak ada, rupanya kembang rumah jiran. Macam rumah berkelibangan, anak duk kukuang duk menangis, balik dengan lapar-lapar nak makan nasi pun tak nak lagi, pinggan pun tak basuh, sampah pun tak buang, rumah pun tak bersapu, pakaian berlungguk-lungguk macam gunung. Buat apa ni rumah ni? Balik-balik rumah tak ada pula, pintu kunci pula, bukan pintu keluar, kau dalam kau luar, pergi mana pula ni, cari tak jumpa pula, telefon tak angkat. Macam ni sama ni apa ni, duk hiburan, muzik, mengaji, wahabi, pluralisme, LGBT. Lepas tu kena bala macam mana? Lagi pula tutup masjid, Jumaat tak boleh. Oi, gila. Makan boleh, minum boleh, perang pun sembahyang berjemaah lah, perang sembahyang jemaah tu. Nanti kita ajar sembahyang dalam perang macam mana, bukan nak berkang kan, ada sembahyang sidatul khauf. Dalam perang pun berjemaah. Dia orang kata COVID ni bukan nampak, dia bukan naik motosikal, bukan naik kenderaan, bukan naik jet, untuk kena stay at home. Dia masalah dia memang zonni ke, misalnya qat'i ke, sangkaan ke, memang pasti ke. Tu yang saya buat tu, tengok macam tak pasti je, memang tengok gaya macam memang tak pasti. Ada akibat dengan apa nak sebut macam mana. Kalau mula-mula dulu kita memang tengok siapa kena je nampak tumbang. Tak, lah ni bukan macam tu, lah ni bukan macam tu, lah ni cek tumbang, tumbang. Ada, bukan tak ada. Tapi yang memang sebenarnya kena corona je, swab positif, tumbang. Ada gimmicknya dulu. Lah ni yang macam tak ada dah. Mana ada? Siapa yang ada positif, tumbang. Mana ada? Tapi ada yang cocok ni, habis bintik-bintik habis badan, mati. Semua yang mati dengan sebab tu dinafikan. Yang mati ada ni, aksiden pun COVID, buah pinggang pun COVID, jantung pun COVID, demam pun COVID, tak ada simptom pun COVID. Lagi bahaya kata dia. Tak ada varian baru lah. Varian baru apa? Vaksin varian lama. Itu yang 1 dos, betul? 2 dos, 3 dos. Ni apa ni? Kalau ikut kaedah vaksin ni, dia memang tak munasabah untuk diberi vaksin, melainkan dah pasti inilah virus yang bawa wabak gila punya. Bawa pergi vaksin. Itu pun salah satu kaedah ya. Tambah pula, selalu dulu kita faham vaksin ni macam mana, dia badan kita dah kenal, bukan perlu cocok 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali, bukan ada expired date. Vaksin ni ada expired. Polio sekali je, betul? BCG sekali je. Saja saya sebut-sebut itu sikit lah. Masa ilmu perubatan ni bukan saya belajar, Nemo yang nak cerita macam tu, habis-habis main ni ada expired pula. Ubat yang sampai pun ada expired. Tu yang dia gaduh nak perhabis tu. Kena ramai pula tak nak. Ramai pula yang memang dapat kesedaran macam tu. Ni siapa yang urus niaga bab-bab ni? Swab tu pun kalau satu alat tu RM1. Kalau RM1, kalau 100 kira lah berapa. Sampai kembang-kembang hidung. Nak cerita apa ni? Kita nak cerita Islam. Serah diri kat siapa sebenarnya. Dan semua apa yang berlaku ni supaya nak tengok kepatuhan kita balik pada agama Allah Ta'ala.
Jadi bila ada benda yang tak tepat buat dengan Allah Ta'ala bagi bala, semak balik. Dan mestilah tindakan yang dibuat tu telah dimusyawarat, dah dipanggil semua bijak pandai dalam agama lah khasnya. Bijak pandai akademik satu hal, bijak pandai agama lah. Tengok bijak pandai agama pun kata dia rujuk yang pakar. Tengok bijak pandai akademik pun rujuk yang pakar. Pakar WHO. Kenapa? Pakar sangat ke dia? Doktor lain pun ada pakar. Doktor yang tak setuju apa ramai, tapi pasal duduk jabatan kerajaan diam semua. Cakap lebih kurang. Mana? Saya pasal tak ada duduk bawah kerajaan. Satu saya cakap. Kalau duduk bawah kerajaan pun macam mana? Agak-agak berani ya? Itu yang pakat diam tu. Tambah ustaz-ustaz yang duduk bawah jabatan kerajaan. Siapa yang berani? Tengok. Kerana ada orang kata kami pun bukan setuju ustaz. Kami belakang ustaz je lah. Duduk belakang je berani. Saya memang, saya tak tahu. Pada dulu duk mengaji pun tutup guru dah ajar kita dah. Apa nak takutnya, apa masalahnya? Aku mati tak ada masalah. Pasal apa? Lah, cerita benda betul apa masalah? Kalau kita cerita benda yang salah, orang nak cerita Wahabi ni tak rasa bersalah apa pun. Tuk buat benda yang salah, tak bagi orang pergi sembahyang Jumaat, tak rasa masalah apa pun. Pada dia berbangga pula. Oh, kami telah membuat satu apa ni, mematuhi apa standard piawaian apa, piawaian siapa kau ikut? Aku duk cerita ni piawaian siapa? Sikitlah bahasa-bahasa gitu kan. Pasal kita duk cerita Islam ni. Jadi untuk nama Islam ni, ni kita Islam. Dan Islam yang betul-betul Islam ni mesti datang pada iman. Dengan ada iman itulah maka akan menzahirkan Islam. Kalau iman tak ada, itu masalah. Macam tak nak serah diri je kat Allah Ta'ala. Bahkan seronok tak boleh serah diri pada Allah Ta'ala. Apa benda Islam benda ni? Islam, atas kita bicara dia ijtama'i iftaraqa. Maksudnya kalau kita sebut Islam, iman, Islam makna lain, iman makna lain. Atau kita sebut mudah, Islam ni apa? Dengan rukun Islam yang ada, rukun iman yang ada, iman bab batin, Islam bab zahir. Tu dia punya iftaraqa dia. Perbezaan dia. Rukun Islam kan sembahyang, mengucap kalimah syahadah. Memula dengan mengucap kalimah syahadah sekalipun. Asyhadu, sebut dengan mulut ya. Sebut dengan mulut rukun Islam dah. Tapi semestinya sebut di mulut tu manifestasi daripada apa dalam hati dia, membenarkan Allah la ilah, Muhammad ni betul adalah utusan Allah Ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah. Macam mana pun atas kita bicara definisi Islam ni apa? Mengaku di mulut, iman mengaku di hati, ikrar di hati, ikrar di hati. Kalau mengaku di mulut, hati tak ada, tu munafik, nifaq. Na'udzubillah. Jadi untuk nama Islam ni mengaku lidah, lidah mesti mengaku asyhadu an la ilaha illallah. Sembahyang fardu wajib, puasa wajib. Yang sunat ialah sunat. Kita belajar ada disiplin bab-bab nama murtad tak murtad apa yang sepatutnya dimuliakan kena muliakan. Mengaku lidah, mengaku apa? Mahu dan menerima akan segala hukum-hukum yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti mulut mengaku dan mengiktiraf, mengiyakan apa saja perkara yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Segala hukum hakam yang didatang oleh Rasulullah ni hukum hakam mana? Okey. Di atas kaedah juga kita belajar bab-bab benda jadi murtad tak murtad tu benda besar yang mesti diperakui. Yang ni lah untuk sekurang-kurangnya untuk kata dan masih mengekalkan sahnya Islam seseorang itu apa dia? Daripada perkara yang maklum pada agama di sisi orang-orang Islam dengan darurah. Yang istilah dipanggil syai' maklum fid din bid darurah. Apa benda tu? Untuk nama Islam ni mesti mengaku, menerima dengan mulut apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasnya perkara-perkara yang semudahnya benda ni diketahui di kalangan orang Islam yang sedia maklum ni adalah ajaran agama Islam semudahnya. Tu istilah
segala hukum yang datang oleh Rasulullah, perkara yang maklum oleh agama di sisi orang Islam dengan darurah. Boleh faham tu? Something that simply known, yang ni adalah dibawa oleh Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam among the Muslim. Not only Muslim but non-Muslim also know that this is the Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ajaran. Benda tu jangan tolak sama sekali. Itu dipanggil syai' ma'lum fid din bidururah. Waktu mestilah diikrarkan dengan lidah. Sepatutnya atau umum takrif, mestilah untuk nama Islam ni menerima apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Menerima apa saja yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Khasnya, the main topic apa dia? Benda syai' ma'lum fid din bidururah. Lu ambil kalimah tu. Bagi reti lah sikit. Sebut syai' ma'lum fid din bidururah. Apa? Syai' ma'lum fid din bidururah. Apa dia? Something that is simply known among the Muslim. Buah pergi bahasa orang putih saya lebih kurang gitulah kan. Awak reti orang putih pun terkatu SPM je. Boleh bahasa canggih lagi, boboh lah bahasa apa kan. Nak cakap Siam ke cakap Jepun ke, prinsip mesti faham. Pasal dalam bab agama ni ada bab istilahnya benda yang maklum. Macam mencuri kena potong tangan, maklum tak maklum? Apek Cina pun tahu. Orang Islam mencuri mesti potong tangan tu. Mau masuk Islam itu kena potong itu. Nak sebut tu aib sikit nak sebut tu. Kena potong itu tu. Tapi kalau dia memang ada iman macam mana? Tak ada masalah lah. Kasi potong lah. Bukan potong semua. Kata, potong itu kulit aja. Taklah apa mah. Apa saya iman ada? Tak ada masalah, serah diri. Kalau orang tak ada iman macam mana? Kalau orang Islam pun tak ada iman lari. Tak faham sudah apa saya sebut. Apa nak cerita ni? Mestilah apa-apa yang nama syai' ma'lum fid din bidurrah ni diterima, lidah mengaku, memperakui perkara tu, tak akan ditolak sama sekali dan tiada ingkar akan dia. Umumnya apa yang dibawa oleh Rasulullah jangan ingkar. Jangan ingkar. Termasuk dalam ingkar tu perolok, memperlekeh, mempersenda, mempermain-main, menjatuhkan martabat, menghina-hinakan dia. Jaga elok. Tiada ingkar, tiada tolak akan dia. Jadi untuk nama Islam ni kurang-kurang. Satu, mempertikaikan apa-apa yang sampai orang kafir pun tahu ni ajaran Islam. Misalnya mencuri potong tangan. Ni zaman ni ada ustaz. Siapa nama pelotak tu? Zaman ni nama kali sebut kan. Bisi dia orang. Dia petikai hukum potong tangan. La ilaha illallah. Kata dia tak relevan lah masyarakat majmuk lah. Kepala otak kau. Kaedah kita apa? Bila Islam ni agama yang betul, datang daripada Allah Ta'ala, semestinya apa yang datang daripada Allah Ta'ala mesti betul. Kau Islam tak Islam? Terima tak terima? Iman tak iman? Engkau tak terima? Dia kata orang kafir pun kata, bukan orang Islam ini kalau curi potong tangan. Banyak takut potong tangan tu. Curi tapi pelik apa? Kita orang Cina pun talak curi duit tokong, tapi orang Islam curi duit masjid apa pasal ya? Ini mesti pasal talak potong tangan. Kalau potong tangan kita orang pun takut Cina pun cakap itulah. Nak kata apa? Cina pun faham benda itulah. Orang Islam ni pasal apa orang Islam tak faham? Orang Islam pula, dia orang pula yang menolak. Kita tidak boleh melaksanakan undang-undang potong tangan ni pasal kita masyarakat majmuk. Bukan semua orang boleh menerima ajaran Islam. Jadi kita kena memilih apa dia undang-undang yang relevan, yang munasabah untuk boleh diguna pakai dalam masyarakat majmuk kita. Yang ni tak sesuai, tak bersesuaian. Orang yang cakap tak mengaji. Kan tak mengaji, tak ada iman tu. Orang kalau iman macam mana? La ilaha illallah. Dalam Islam mesti terbaik. Yang ni sikit-sikit terbaik. Apa terbaik? Islam terbaik. Islam tu terbaik. Islam tu terbaik. Ada orang tanya dia, Ustaz,
Selamat dunia. Cina pun dia kata selamat. Wah sudah selamat wah. Waktu tarikh tu kadang selamat dunia akhirat. Betul tu tapi kadang terlalu ringkas. Ambil tambah sikit. Selamat dunia akhirat dengan menerima ajaran Nabi SAW, tak engkar, tak bangkang sikit pun. Khasnya benda yang syai' maklum fid din bidarurah. Khasnya apa dia syai' maklum fid din bidarurah tu? Rukun Islam, rukun iman. Benda-benda yang tu kata simply known, menghormati masjid, menghormati ulama, tak menerima artis, tak menerima pelawak. Contohlah kan. Jadi mesti jangan ada sebarang engkar dan tolak, apatah lagi menafi, menidakkan apa-apa yang benda nama maklum dalam agama, sekalipun dia hanya dalam bab jinayat. Yang tu yang kata kena belajar hukum Islam, habis-habis tak kerti, bodoh, rujuklah pada orang yang kerti. Gaduh suruh rujuklah pada orang ahli agama, orang yang pakar, orang yang pakar. Berapa ramai orang yang pakar tak dirujuk dalam bab agama. Kalau takat jadi pegawai kerajaan, kadang-kadang dia pakar tapi dia menyembunyikan apa sepatutnya dia kena sampaikan. Pasal apa? Pasal dia berkepentingan, dia berpihak dan memihak. Satu orang yang memang ada akal macam tu, kalau dia akan duduk tempat tu menyebabkan dia tak boleh nak mencerita dan mensuarakan sesuatu yang hak, dia takkan duduk tempat tu. Pasal duduk tempat tu dia akan jadi bangsat, jadi anjing jelil lidah, tinggal. Satu tutup guru ulama kita tak nak duduk tempat-tempat tu. Dan berapa ramai orang yang suka duduk tempat tu pasal duduk jelil lidah. Iya, dengar lah saya sebut ni. Saya dengan dia, arwah Tok Guru Patih dia bukan nak jadi ahli majlis fatwa, dia tak nak. Nak gila pangkat, tak ada apa kita gila pangkat. Tak panggil aku jadi ahli majlis syura apa tak payah, tak apa. Tapi kau dengarlah apa yang sepatutnya kau kena dengar. Betul ya kan? Kita hanya boleh ikhbar aja, boleh cerita aja. Kalau duduk dalam tu pun bukan boleh buat apa. Satu arwah Tok Guru di salah seorang ahli majlis fatwa lah. Bila dia duduk tu, pasal saya rapat juga dengan dia, nak apa sangat ada orang rapat lagi dengan dia kan, rapat juga. Bila dia dilantik apa, sembang lah, kita tahu dah agak-agak dah kan apa yang memang bidang kuasa yang ada. Bukan ahli majlis fatwa ke, apatah lagi jadi mufti misalnya. Mufti bukan boleh bercakap sebarang, dia mesti bercakap, mesti istilahnya muafakat, seiring dan senada dengan menteri, Perdana Menteri, menteri-menteri, menteri besar, mestilah. Dia mana boleh cakap benda yang tak senada dengan menteri? Celagah nanti. Kenapa keluar fatwa macam ni? Kau tak tengok ke kami duk perintah macam ni, kau keluar fatwa macam ni? Boleh? Katalah menteri bagi lesen babi, bela babi, keluar fatwa macam mana? Haram bagi lesen babi. Kau duduk bawah kami, kau keluar fatwa macam ni. Takkan dia keluar fatwa macam tu je. Orang yang nak cakap macam tu macam mana? Mesti orang tak ada kepentingan duduk situ. Kalau orang ada kepentingan, ni tak boleh cakap, lagi tak duduk jawatan mufti lah. Elah ibu-ibu lagi tak merasap periuk. Untuk diam. Masa tu tutup guru kita tak nak duduk tempat tu. Satu saya sebut tadi, kalau arwah Tok Guru dulu, kita sembang dia. Ni, saya panggil Patih kan. Kadang-kadang tengok semua pakat walik-walik, saya pun walik tu panggilan mesra kami. Tanya, duk majlis fatwa ni tak boleh nak tegur apa-apa ke? Kan dalam pengajian, dia pun duk biasa sebut benda-benda yang tak betul lah, buah-buah duk baca kitab kedepuk macam ni. Kita tanya gitu dan dia jawab, Ustaz Mat, kan nak boleh ubah deh, kata dia. Lama dah. Dia panggil saya Ustaz. Saya lah waktu kalau ikut dia panggil Ustaz Mat Zaini, dia panggil tu kata dia. Ustaz Mat Zaini. Ustaz Mat Zaini, Ustaz. Tak nak deh, kata dia. Kan nak boleh ubah. Hak kita pergi mesyuarat tu, hak dia suruh kita mesyuarat.
Hak dia, kita pergi mesyuarat tu, hak dia suruh kita pergi mesyuarat. Dia royak siap dah. Dia royak siap dah, kita nak mesyuarat kepada dia. Itu bunyi Kelantan sikit, dia tak bunyi itu. Hak dia royak kita pergi tu kata dia. Hak dia royak kita suruh duk cerita. Ada benda keputusan dah ada. Pergi cari nah kitab Kemekah gini. Hak bawa tubik tu mesti hak macam mana dia hendak. Tolong cari nah. Pasal dia memang tak kerti tengok kitab. Tolong cari. Kalau ada apa sebutlah. Tapi Tok Guru ada benda yang dia tak setuju. Tak pasal ikut. Pasal apa? Dah jadi rujukan fiqh. Rujukan fiqh dan tasawuf. Dia kata tak boleh. Dia kata ya, dah hormat. Padahal bukan ada CJ apa-apa pun. Apa saya nak sebut. Tapi kalau dia sendiri keluar ayat nak tegur, tu tak boleh. Mana boleh tegur? Memang kita memang tegur lah. Tapi nak duduk dalam tu nak tegur, tak bukan dia. Bukan duduk dalam tu nak tegur. Tu ahli majlis fatwa tegur. Mufti pun tak boleh tegur. Tengok, kalau mufti dengan siapa tu? Pengarah majlis. Buah pi dengan tanah jawatan. Siapa besar? Pengarah. Kau apa? DG apa? DG ke? Pangkat apa ke? DG? Orang tak tahu lah saya. Tambah ada jusa pula. Jusa A, jusa C, jusa B, jusa A. Siapa? Kaedah kita, walaupun kita Perdana Menteri, Tok Guru, minta maaf, saya tak kerti bab agama, minta panduan Tok Guru. Ni tak ada dia, minta doa berkat sikit. Buat majlis sukan negara, joget-joget pakai seluar pendek, pakai sependa, kaki ke atas, yak ke bawah, minta, ya Allah berkatilah majlis sukan kami, majulah sukan untuk negara. Jadi kuli tukang baca doa, minta atas pabala, minta tu. Sihatkanlah tubuh badan kami, sihatkanlah jasad kami. Al-aqlu salim bi jismi salim. Jadi macam mana nak jismi salim? Joget-joget, aerobik. Dia tak cakap lah macam tu. Tapi tukang baca doa je. Habis tu, wah, joget pakai sependa apa, gimnastik apa semua dah. Berenang pakai sependa. Tinju apa semua pakai sependa. Elok pakai, masuk atas petai, buka dengan sependa. Ni mufti tu kan doa. Kepiah jubah suban. Ya Allah, jadikanlah kami rakyat Malaysia alamat yang sejahtera. Macam tu mufti. Bila mufti, ada mufti-mufti kita yang bersuara yang tak ikut kehendak pemerintah ni, tangkap Ratu Cantik, tangkap ni, macam mana? Mufti yang kena buang. Almarhum Mufti Selangor dulu kan, ikut tuan-tuan kecil budak ni orang tak kerti. Mufti Selangor dulu, almarhum Ishaq Baharum, tegur apa istilahnya, memakai pakaian tak bersopan di hadapan khalayak ramai. Dah pakai Miss Universe lah, Miss Malaysia, pakai apa? Pakai sependa lah weh. Bahasa mudah dia pakai sependa lah. Pakai sependa, tegur je, tangkap. Cas di atas kata tak, prinsip rukun negara pun ada, kesopanan dan kesusilaan. Dah tak ada tata susila lah sebagai orang timur, macam barat dah. Salah dengan agama. Adik ni agama pula. Macam mana? Mufti yang jatuh. Mufti yang kena buang kerja. Itu yang Tok Guru kita tak nak duduk tempat tu. Dia bukan boleh cakap mengikut prosedur. Dia faham agama. Tapi dia kena bercakap apa yang pemerintah nak kau kena cakap agama. Itu yang jadi yes man tu. Ya. Cari alasan supaya tak pergi masjid, cari alasan supaya tak ada apa, cari alasan kena mesej, cari alasan. Kita yang kita tengok di bawah tu, apa pula cari alasan tengok. Di mana? Duk sebagi darurat. Babi pun boleh makan masa darurat. Darurat apa? Di Istiha darurat. Sikitlah kena.
Pasal kita nak bagi faham, jangan menolak, jangan engkar, jangan bangkang. Khas disebut ni sembahyang, puasa dan lain-lainnya. Yang tu ngaji panjang lah sikit nak faham apa syai' maklum fiddin bil darurah tu. Dan dia wajib kena menerima dengan lidah, mengaku dengan dia, ikrar bil lisan ni mesti ada. Jikalau tiada ia mengerjakan dia sekalipun tak buat. Tapi kalau tanya semayang wajib tak? Wajib. Pasal apa tak semayang? Oh, cik, duit tak ada je. PKP pula berapa bulan, setahun dah ni. Apa saya nak makan? Niaga tak boleh, kena tangkap ni lah, kena saman lagi. Pergi semayang jemaah pun mana-mana. Hari tu pergi jemaah pun kena halau. Pasal tak masuk jawatan kuasa. Dihukum haram pula saya pergi semayang. Pasal saya bukan jawatan kuasa. Peraturan pun dah ditandatangan oleh pihak yang berkuasa mengatakan haram pergi sembahyang jemaah. Haram pergi sembahyang jemaat. Pula. Saya pergi sembahyang tu jadi haram. Oh, itu ikut je imam kalau dia suruh mestilah semua adalah di atas maslahat. Saya punya mula gitu semua maslahat. Kengkau yang tipu muslihat. Nah, ini tengok bunyi macam jilat aja untuk saya ni bahasanya. Kalau pihak-pihak berwajib pun dia kena tengoklah siapa sebenarnya yang bawa masalah dalam masyarakat. Memang kita cakap ni melawan arus, tapi adakah yang arus yang duk mengalir itu di atas tepat dengan kaedah syarak? Kaedah kita situ, kayu ukur kita situ, parameter kita situ. Saya pun pernah jumpa dengan pihak-pihak penguasa ni, baik penguasa yang pihak-pihak SB apa, Allahumma salli alaihi, daripada majlis agama pun ada. Bila nak sembang awal-awal dia dah kata dah, kami ustaz, kami pun tak kerti mana, kami ni ikut arahan aja. Awal-awal dia kabur dah. Kami ni nak malu, nak jumpa ustaz, malu lah. Ustaz memang lagi pandai agama pada kami. Saya dengar hujah ustaz, ustaz ada hujah, ustaz ada dalil, ustaz ada kitab macam ni. Kami, saya mengaji agama pun baca Quran tak pandai ustaz. Yang tu yang SB-SB lah kan. Tapi saya punya kewajipan macam ni, saya terpaksa bercakap dengan ni dengan ustaz. Dia khabar lah. Saya nak lawan hujah memang saya tak pandai. Saya mengaku saya bodoh terus ustaz. Saya bukan ustaz. Saya ustaz yang bagi ustaz ini, bahagian saya yang bagi ustaz. Dia lah baca doa ni. Saya bukan bahagian ustaz, tapi saya bahagian kerja ni. Dia khabar macam ni. Yang ni kerja saya. Saya pun bukan nak dengar hujah ustaz. Saya tahu ustaz, saya cakap nanti ustaz saya tak erti nak balas. Saya bukan ahli agama. Cuma saya hafal doa pun pasal yang ni. Bahagian doa, bahagian agama saya cakap bahagian macam ni. Saya hafal doa min sayyil asqam apa-apa wal babak wal balak. Pasal duk dengar hari-hari duk baca doa ni. Tapi dengan ustaz saya tak tahu nak kata apalah. Ustaz lagi pandai, ustaz lagi reti. Tapi ustaz fikir-fikirkanlah siapa saya cakap. Cakap tu dia boleh cakap dekat tu lah. Hari kita cakap macam ni lagi, persoalan kat dia, oh saya tak boleh jawab tu, 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 tak boleh jawab itu. Hak SB pun macam tu, hak majlis agama pun gitu. Hak isu capal itu dia mari. Dia kata ni lah capal, nak tanya apa? Bukan dia tanya itu, dia cerita tangga. Dia tanya kita duduk ni berapa lama, ustaz tak duduk berkelah hulu dah ke? Yang kita punya isu tu, dia bukan cerita hak isu capal tu. Kalau capal saya nak tanya elok-elok satu-satu kan. Kalau dia nak tanya saya nak jawab. Kalau dia minta kitab saya bagi kitab kan. Tapi saya punya fikir bukan buka kitab tu saya kabur itu. Kalau nak tunjuk saya boleh tunjuk lagi. Tak ada pun sembang waktu tu. Sembang waktu tu kan. Apa saya sebut? Jadi atas kita bicara ni pun, atas nak kata Islam tak Islam, kita tolong syarahkan sikit apa yang dah disebut dengan definisi macam ni. Itu dia kata mesti terima, mesti akui, jangan tolak, jangan engkar, sekalipun dia tak buat. Seperti tak pernah semayang semua hidup. Ya. Walaupun tak pernah semayang semua hidup, tanya dia, semayang wajib tak? Ui, mana boleh tak wajib? Semayang ni wajib 5 waktu. Nak jadi kafir boleh kata tak wajib? Okey, bagus, jadi. Maksudnya dia faham batas-batas agama tu. Itu dah jadi kafir kalau kata tak wajib, tak semayang apa? Saya kata semayang wajib. Saya cuma tak buat aja. Semayang saya tahu wajib. Saya tahu saya bersalah. Tapi anak saya nak makan apa, isteri saya nak makan apa.
pendapatan tak cukup, terpaksa juga. Yang ni pun wajib juga, yang ni pun wajib juga. Kadang saya pun bingung juga. Saya tak boleh nak selesai, dia tak mengaji apa, tapi nak kata setidak-tidaknya dia masih ada agama. Siapa? Sembahyang wajib. Dia tahu kewajipan anak isteri, tapi dia bingung lah, dia tak faham lah mana nak dahulu, kemudian mana boleh tangguh, tak boleh tangguh, macam-macam hal lah tu kan. Tapi sembahyang macam mana? Sembahyang wajib. Untuk kenapa tak sembahyang? Tak sembahyang ni saya tak sempat lah, sibuk lah, apalah. Tapi wajib. Mana boleh kata tak wajib, cik? Mana boleh kata tak wajib, ustaz? Boleh jadi kafir, ustaz? Alhamdulillah, dia kerti agama. Kerti agama tu kata ada iman. Walaupun dia tak sembahyang, ada iman tu sebenarnya. Ada iman. Tu, dia tak pernah sembahyang semua hidup, tak pernah puasa semua hidup. Siap beli makan kedai Cina lagi. Dah lapar pergi kedai Cina yang buka. Main pintu belakang. Bungkus semua tapau. Memang tak puasa. Rupanya tak pernah puasa semua hidup. Minta maaf lah, saya ni sebenarnya nak puasa, tapi tak pernah ada orang saya nak ajar saya puasa. Saya tahu dua kawan-kawan ni India, Cina ni, dia orang puasa tak makan benda berdaging. Jadi saya tak makan benda berdaging lah, saya puasa juga katanya. Okey ke tu? Bodoh sampai teratur sekali. Tapi saya tahu puasa ni wajib. Tapi bengap sampai tak tahu macam tu. Ya Allah, teruknya. Tapi dia tahu puasa tu wajib. Habis-habis tidak, dia mengaku puasa wajib. Waktu kita kata, mana boleh makan tu puasa orang kafir. Ya ke? Saya tak tahu langsung. Masya Allah, ada orang tak tahu macam tu. Jangan tak tahu, ada dalam masyarakat kita bodoh macam tu. Macam mana pun puasa wajib. Puasa wajib, tapi saya tak tahu puasa macam mana. Sembahyang pun ada orang, dia kata sembahyang wajib, tapi saya tak tahu, tak pernah ada orang nak ajar sembahyang. Kita tengok Ustaz Abid Liu duk jumpa je gelandangan apa tu kan, ajak sembahyang macam tu lah. Allah sayang kita, Allah sayang kita. Macam mak bapak kita, Allah lagi sayang daripada mak bapak kita kat kita. Jom ambil air sembahyang, ditunjuk macam mana nak wuduk, sembahyang ramai-ramai. Jom ustaz jadi imam untuk bagi jamu makan. Kata dia, tak pernah ada orang jamu kami macam ni, tak pernah orang bagi makan kami, tak ada pernah ada ustaz nak bagi kami jumpa macam ni. Nak cerita apa? Maksudnya orang Islam yang macam tu punya label pengetahuan bukan sedikit lah. Tapi soal, masih Islam tak? Masih Islam tak? Masih Islam. Bila kita dekati hampir ini, kita tanya kat dia, hatta yang jadi pelacur lah apa, kan dia jumpa macam tu kan, jumpa LGBT apa, jumpa semua dia kan. Kita gunakan isu tu sikit, kita tak jumpa. Apa saya nak sebut ni, bila ditanya ni, memang kami nak jadi baik, kami tahu kami memang tak baik, kami ni tapi nak jadi baik tak? Berdosa tak macam ni? Kamu lelaki perempuan, salam ni, pasal memang jantan, apa masalah, salam lah. Memang jantan, motek besar tu ya, suara lembut. Sorry saya sebut pasal-pasal itu deh. Maksudnya jantan. Jantan. Tapi kalau sebut tu steam lagi. Steam bahasa. Haram masalah lain, masalah syahwat tu kan. Nabi kalau tak ada apa, tak ada selera ke apa ni, laki ni. Salam. Cerita kat dia, gelebang kena taubat macam ni, kena jadi baik. Betul lah, terima kasih Allah sayang kita gini. Walaupun dia jadi jahat macam tu, dia terima tak lagi, kata dia punya buat betul. Saya memang nak jadi baik, tapi dah terlanjur macam ni nak patah balik susah lah. Jangan tahu Allah sayang kita punya dosa susah gunung sekalipun Allah Ta'ala akan ampun kita. Ya ke? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Terima kasihlah Ustaz, bagi kami nasihat. Tak ada orang nak nasihat kami macam ni. Kami ni Islam lagi tahu, walaupun kami jahat, kami Islam lagi. Memang Islam lagi pun kalau macam tu. Tu, walaupun tak pernah puasa semua hidup, tak pernah sembahyang semua hidup, makan babi pula, minum arak lagi, zina lagi, bunuh orang lagi, bunuh diri pula tu. Terjun benar. Pasal apa? PKP. Yang bunuh bukan orang kafir, orang Islam, terjun. Kes terbesar bunuh diri dalam Malaysia sepanjang PKP. Bukan saya keluar statistik. Dalam isu pandemik ni, tahun 2020 nak masuk 21 ni lah kadar kematian yang paling sedikit dalam tempoh 5 tahun. Tapi pandemik kan kelakar sikit kan. Memang ada orang mati setiap hari. Tapi dulu tak pernah dicerita berapa orang mati satu hari kan. Tapi lah ni dia cerita, nampak ramai lah. Pula tu semua COVID. Tapi senarai yang dah mati
Dengan 5 tahun yang terdekat, tahun lepas saja pun, tahun 2019 tak ada kena pandemik apa tu. Saya tak ingat lah berapa ribu orang mati tu. Tapi musim pandemik yang kata bunyi pandemik ni yang kena wabak ni, kematian lagi sikit daripada 2019. 2020 lagi sikit daripada kematian 2019. 2019 banyak lagi orang mati. Tapi pandemik. Itu kita muskil lagi tu. Dan benda ni telah dipersoalkan pun tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Jawapan tak keluar. Yang penting apa? Diam, jangan cakap sembarangan. Diam. Vaksin. Diam. Stay at home. Pandemik tau, stay at home. Memang kita pun memang stay at home. Kita bukan nak pergi keluar, nak kena saman boleh ya. Cik bala. Sekalipun dia bunuh diri sekalipun. Satu kaedah kita, kalau ada orang bunuh Islam, bunuh diri, macam mana? Mandikan dia, kapankan dia, sembahyang dia, Allahumma firlahu warham, kebumikan dia dalam perkuburan Islam. Masih apa? Masih Islam. Walaupun ada pahaman-pahaman kita, dia kata orang yang bunuh diri tak boleh tanam dalam perkuburan Islam, dia kena luar pagar. Untuk luar pagar, kalau luar pagar kenapa tak buat orang Cina? Dia kat Cina. Kata tak boleh tu teruk sangat. Untuk kalau luar pagar perkuburan Islam, dia ni Islam tak Islam? Dia ni Islam tapi bunuh diri, kena tanam luar pagar. Tak ada. Kaedah kita macam mana? Kita tak kafirkan orang Islam dengan sebab dosa. Atas nama dosa semata-mata, dia ialah dosa. Dia masih Islam lah dia. Masih Islam. Selama-lama tiada buat perkara yang jadi murtad. Alhamdulillah. Itu yang kita bicara itu, isu murtad lah. Tak ada pergi rujak balik, pergi tengok balik. Pasal bab tu wajib pelihara kita. Yang kita paling takutnya apa? Memang taat, sembahyang, puasa, warak, kupiah, jubah, sorban. Ada PhD, jadi mufti lagi. Contohlah jawatan-jawatan tu kan. Tapi cakap macam orang murtad aja. Wah tu kisah kita tu. Dia jadi tempat orang pandang agama. Salah. Na'udzubillah. Jadi dobit dia jangan ada buat benda-benda murtad. Setakat buat nama dosa, kita tak kafirkan dengan sebab buat dosa. Tetapi atas nama dia Islam, di atas tak sembahyang, tak puasa, makan babi apa semua ni, dia fasik, berdosa besar. Di atas dia masih mengiktiraf hukum hakam apa yang dibawa oleh Nabi, dan dia pun kata aku ni umat Nabi, risau Nabi tak ngaku umat esok. Tapi apalah kita, melainkan syafaat Nabi lah yang nak lepaskan kita esok di akhirat. Okey. Iman ada. Kat Rasulullah pun iman ada. Cuma dia orang kata apa? Kalah dengan nafsu dia. Dan dia mengaku memang nafsu saya buruk, saya pun tak pernah dapat didikan agama, jahil, nak mengaji pun malas, otak pun bodoh sikit, nafsu kuat. Duit banyak, tapi inilah cara hidup saya. Tolonglah minta keampunan, tolong doa sama saya untuk saya jadi baik. Dia minta kita pula untuk doakan dia untuk jadi baik. Doa. Orang punya tu ada iman tu. Ada iman tu. Atas kita bicara Islam, apa yang dia masih iktiraf dalam apa yang sepatutnya dia kena iktiraf. Benda pula syait maklum bidin bidururah, dia tak ada engkar langsung, tak ada perolok langsung apa-apa yang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia rasa malu di atas dia tak boleh taat. Iman Islam masih Islam, cuma di atas tak taat tu fasik. Ya. Itu bicara kita dalam kitab hari ni. Jadi yang kita risau ni apa? Nampak taat bagus, tapi bila tanya kadang ustaz, tapi bila dicakap tu macam nak mempelekeh Islam, nak kutuk Islam. Kalau ikut saya nak sebut je nama. Dia bincang buat isu hudud dengan kawan dia. Ni pun baru tengok semalam kan tengok. Ni lah baru earphone kan. Duduk petikai hukum hudud ni. Apa just potong tangan kata dia macam ni. Dia kata apa? Metafora apa? Dia macam kata dia, ni semua mengarut. Kitab-kitab Imam Ghazali apa semua hampir dikutuk babak tasawuf ni. Babak semua dikutuk habis. Tapi babak hudud tu dia permain olok-olok, kata dia macam hayalan, tak sesuai lah, tak relevan. Apa zaman Tok Nadok lebih kurang macam tu lah bahasa dia. Dikenali sebagai ilmuwan agama. Risau kita zaman lah ni, itulah fitnah gila punya.
Orang yang dijadikan pedoman untuk sepatutnya masyarakat ambil pedoman jadi masalah. Apa dia? Alimun fasadun kabirun alimun mutahattikun. Dia alim tapi rosak agama, fasik, dahaka, penjilat, anjing, duk jelai lidah. Lagi siapa? Wa asyaddu minhu jahilun mutanasikun. Jahil tapi kaki ibadat, taat tapi jahil. Masalah juga. Huma fitratun fil alamin kabiratun. Dua-dua ni fitnah besar. Alim fasik, penjilat, anjing. Masuk kasar itu kan. Apa ni? Kaki ibadat jahil, bingung. Tak tahu apa yang dia ibadat. Tuhan pun tak kenal, ilmu tauhid pun tak tahu. Habis pula tu. Tapi kaki ibadat. Huma fitratun fil alamin kabiratun. Ini fitnah besar dalam alam. Liman bima fid dini yatamasaku. Siapa yang kalau agama tengok pada alim yang fasik macam ni, penjilat anjing macam ni, tengok pada orang jahil ahli ibadat tapi jahil tak pernah belajar tapi nak buat ibadat, siapa yang jadi yang ni sebagai pedoman hidup? Rosak. Kemudian soal kata dia, berapa perkara rukun Islam? InsyaAllah itu sambung kita. Soalan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal ardha bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.